Standard pembelajaran seterusnya mendarab matriks dengan suatu nombor. So sebelum ni kita sudah tengok penambahan dan penolakan. So hari ini kita tengok bagaimana mendarab matriks dengan suatu nombor. So untuk mendarab matriks dengan suatu nombor, dia sangat mudah. Contoh di sini diberi matriks A, B, C, D, dan N itu ialah suatu nombor dan kita mau darab suatu nombor N itu dengan matriks A. So kita tulis nombor N darab matriks A. Okey, kita tulis balik N darab dengan matriks A. Macam mana mau darab? Kita hanya perlu darab nombor yang di luar ini, okey, dengan setiap unsur yang ada di dalam matriks tersebut. Okey, jadi disebabkan matriks ini ada 4 unsur, so kita kena darablah nombor yang di luar ini dengan setiap unsur yang ada dalam matriks tersebut. Jadi dia akan jadi N darab unsur A, N darab unsur B, N darab unsur C, dan N darab unsur D. Itu sahajalah. Dan ini sekadar pengetahuan saya, untuk pengetahuan semua, N itu dikenali sebagai skalar. Okey, maksudnya nombor yang kita mau darab masuk dalam tu dipanggil sebagai skalar. Okey, dan proses pendaraban nombor dengan matriks itu adalah dipanggil sebagai pendaraban skalar. Jadi kita terus pergi contoh. Okey, diberi matriks D negatif 5, 4, 2, 1. Hitung 3 darab matriks D. Okey, so 3 darab matriks D senang saja, 3 darab matriks D negatif 5, 4, 2, 1. So darab saja matriks ini dengan setiap unsur yang ada di dalam. Darab terus boleh, mau tulis pun boleh. So biasanya orang buat terus darab lah. 3 darab negatif 5, kamu akan dapat negatif 15. Okey, 3 darab 4, 12. Okey, 3 darab 2, 6. Dan 3 darab 1, 3. So jawapan dia inilah 15, 12, 6, 3. Okey, soalan B, 1/2 negatif 1/2 darab matriks D. Jadi tulis saja balik negatif 1/2 matriks D itu apa. Rujuk balik sini tadi, negatif 5, 4, 2, 1. Negatif 5, 4, 2, 1. So darablah, darab seperti biasa. Negatif 1/2 darab negatif 5, kamu akan dapat positif 5/2. Okey, negatif 1/2 darab 4, kamu akan dapat negatif 2. Negatif 1/2 darab 2, kamu akan dapat negatif 1. Dan seterusnya, negatif 1/2 darab 1, kamu akan dapat negatif 1/2. So inilah jawapan soalan B. Okey, inilah. Okey, so di sini ini pecahan. Bolehkah tulis perpuluhan? So kita ikut soalan. Jadi soalan ini dia pecahan, jadi jawapan pun pecahan lah. Jangan tulis sini 2.5. Ini sama dengan 2.5 kan, tapi disebabkan soalan ini dia pecahan, so jawapan pun mesti pecahan lah. Kalau contoh dia dari awal perpuluhan, so kita guna perpuluhan lah. Contoh dari awal dia tulis 0.5 darab negatif 5, 4, 2, 1. So yang ini, bila kita darab ini dengan ini, kamu akan dapat 2.5 kan. So tulislah 2.5. Kenapa kita tulis perpuluhan? Sebab di sini pun perpuluhan. Sini kita tulis pecahan sebab yang di sini pun pecahan. Okey, contoh 12. Diberi matriks P ini, matriks Q ini, dia suruh hitung 3 darab matriks P tolak matriks Q. Okey, jadi kita tulis balik saja. 3 darab dengan apa? Okey, darab dengan matriks P. Okey,
3 darab dengan matriks P, tulis balik 7, 9, negatif 3, 8, 6, 12, tolak. Okey, ikut yang inilah. Tolak matriks Q 2, negatif 3, 1, 5, 0, 4. Okey, so untuk soalan ini kita selesaikan dulu yang dalam kurungan lah. Okey, selesaikan dulu yang dalam kurungan, yang inilah. Kita selesaikan dulu yang ada dalam kurungan ini. Okey, ini kita sudah belajar sebelum ni, penolakan matriks. So 7 tolak 2, 5, 9 tolak 3, 9 tolak 3, 9 tambah 3, 12. Okey, tolak 3, tolak 1, tolak 3, tolak 1, tolak 4, 8 tolak 5, 3, 6 tolak 0, 6, 12 tolak 4, 8. Okey, so kita sudah selesaikan dalam kurungan, baru kita darab dengan yang di luar lah. Jawab dengan skalar. Skalar dia adalah 3. So darab 1 per 1 sama dengan 3 darab 5, 15, 3 darab 12, 36, 3 darab negatif 4, negatif 12, 3 darab 3, 9, 3 darab 6, 18, 3 darab 8, 24. So inilah dia punya jawapan. Okey, jawapan dia. Okey, seterusnya contoh 13. Okey, contoh 13 ni dia lebih kepada soalan berbentuk kebat lah. Tapi kebatnya tidak jugalah susah sangat. Diberi 1/2, okey, diberi ini, tolak dengan matriks ini, dapat jawapan ini. Hitung nilai X dan nilai Y. Jadi kita ikut saja dalam soalan punya arahan lah. 1/2 darab dalam kurungan 4, 12 tolak X tolak 3 sama dengan 5Y. Okey, jadi apa dulu, mana satu yang kita perlu selesaikan dulu? Kita buat dulu yang darab ni lah. Okey, ini dulu kita kira macam mana mau darab. Seperti biasalah, 1/2 darab 4, 2, 1/2 darab 12, 6. Tolak dalam kurungan X tolak 3 sama dengan 5Y. Okey, tolak seperti biasa lah. Sekarang tolak seperti biasa saja. 2 tolak X, 2 tolak X sama dengan 5. Dan yang bawah pula 6 tolak, okey, 6 tolak 3, mesti dapat jawapan Y. So 6 tambah 3 sama dengan Y. Jadi kita selesaikan ni. 6 tambah 3 berapa? 9Y. Jadi Y sama dengan 9. X pula seperti biasalah, kita pindah X, negatif X ni pergi sebelah. Jadi yang tinggal adalah 2 sama dengan 5 tambah X. Pindah 5 pergi sebelah. So 2 tolak 5 sama dengan X. So X sama dengan 2 tolak 5, dapatlah jawapan negatif 3. Jadi X negatif 3, Y 9. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Okey, diberi 4 darab matriks R tambah matriks ini, dapat jawapan ini. Dia minta kamu hitung matriks R. Ini kita tulis balik saja, ikut seperti dalam soalan lah. Okey, 4 darab matriks R. R ni kita tidak tahu, yang kita mau cari adalah
tambah satu matriks iaitu 902 negatif 3, mesti dapat jawapan negatif 3, 4, 10, 1. Okey. Jadi sekarang mau cari matriks R. So biarkan matriks R itu di sini. Yang ini kita buat apa? Matriks yang ini pindah dia pergi sebelah. So bila kita pindah matriks itu pergi sebelah, dia akan jadi apa? Disebabkan di sini dia operasi tambah. So bila dia pindah pergi sebelah, dia akan jadi operasi tolak. Jadi negatif 3, 4, 10, 1 tolak 902 negatif 3. So tolak seperti biasalah, tolak unsur yang sepadan. Negatif 3 tolak 9, kamu akan dapat negatif 3 tolak 9 negatif 12. 4 tolak 0, 4 lah. 10 tolak 2, 8. 1 tolak 3, 1 tolak 3, jadi 1 tambah 3, 4. So 4 R. Jadi kita mau cari R. Jadi 4 ni kita mau buat apa? Kita perlu pindah dia pergi sebelah. Jadi ada dua cara lah. Sama ada kamu seperti matematik biasalah, bila kita pindah 4 ni pergi sebelah, dia akan jadi bahagi kan. Okey, jadi kamu boleh buat negatif 12 per 4. 4 per 4, 8 per 4, 4 per 4. Okey, then kamu akan dapat negatif 3, 1, 2, 1. Okey. Ataupun kalau kamu, sebab kita sekarang belajar pendaraban, jadi kamu pindah 4 itu pergi sebelah, dia akan jadi 1 per 4. Sama jugalah, cuma ini nampak lebih teratur lah. 12, 4, 8, 4. Nah, baru kamu darab, masuklah seperti biasa. Darab masuk, darab masuk, darab masuk, tetap akan dapat jawapan yang sama. Mana-mana pun boleh. Jadi jawapan dia negatif 3, 1, 2, 1. Okey, purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili dengan jadual X. Inilah. Jadual Y pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. So, hitung bilangan kenderaan yang parkir di kawasan tersebut dalam seminggu. Okey. Jadi di sini dia tidak bagi dalam bentuk matriks, tetapi soalan ini sebenarnya soalan matriks lah. Jadi kamu perlu selesaikan dia menggunakan kaedah matriks. Okey, jadi langkah pertama kita perlu tulis dulu maklumat yang diberi ini dalam bentuk matriks lah. Okey, jadi dia sudah bagi tahu di sini, baca dulu balik soalan. Setiap hari bagi purata bilangan kenderaan di satu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili dengan jadual X. Dia cakap 5 hari bekerja diwakili oleh jadual X. Okey. Dan Y pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. So hujung minggu ni ada 2 hari kan, Sabtu dan Ahad lah. Okey, jadi dia cakap hitung bilangan kenderaan yang parkir di kawasan tersebut dalam seminggu. Jadi dalam seminggu itu bilangan kenderaan yang parking adalah untuk 5 hari bekerja itu dia adalah 5, sebab 5 hari darab dengan kereta yang parking di sana X lah. Okey. Kereta yang parking dalam tempoh bekerja 5 hari tambah sebab jumlah. And then tambah dengan kereta yang parking pada hujung minggu. Hujung minggu hanya ada 2 hari. Dan kereta yang parking pada hujung minggu diwakili oleh jadual Y. Okey. Jadi tulislah sama dengan, so kita ubah dia pergi bentuk matriks. 5X itu kalau dalam bentuk matriks tulis sajalah 1, 2, 3, 4. So 42, 8, 20, 11. Tambah 2 matriks Y, ambil yang ini 25, 5, 12, 3.
Okey. So selepas ini selesaikan seperti biasalah. Darab masuk dalam ni 5 darab 42. Okey, 5 darab 42 kamu akan dapat 210. 5 darab 8 40. 5 darab 20 100. 5 darab 11 55. Tambah 2 darab 25 50. 2 darab 5 10. 2 darab 12 24. 2 darab 3 6. Okey, so ini operasi tambahlah 210 tambah 50 260. 40 tambah 10 50. 100 tambah 24 124. 55 tambah 6. Okey, so inilah dia punya jawapan.